Alfia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu amat berguna dan berfaedah kepada orang-orang yang beriman. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung muka surat 37, dua perenggan di bawah yang akhir sekali. Masih lagi membahaskan akhlak adab sopan berdasarkan hadis yang telah kita bahas, maka telah dibahaskan secara panjang lebar beberapa perkara berhubung dengan adab dan akhlak. Dan malam ni sambung bermula dua perenggan yang akhir, di mana dua perenggan yang akhir itu adalah bahasan yang terakhir bagi golongan wanita. Dan kemudian bermula perenggan yang akhir adalah untuk lelaki, di mana wanita-wanita Islam
dilarang memperlihatkan hiasan tubuhnya kecuali kepada suami dan orang-orang lelaki yang menjadi mahramnya, serta orang-orang yang tertentu, seperti yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nur ayat 31. Ditutup dengan kisah dan perbahasan ini bahawa menjadi suatu larangan, tegahan daripada syarak, di mana perhiasan bagi wanita hanyalah milik suaminya dan orang yang menjadi mahramnya, yang ditegas Allah pada ayat 31 surah An-Nur, yang tuan-tuan muslimat boleh rujuk dan lihat. Demikian juga halnya perkara-perkara buruk yang berlaku dalam kalangan kaum lelaki. Ada di antara orang-orang lelaki Islam yang telah hilang langsung perasaan cemburunya terhadap istrinya dan perempuan-perempuan yang di bawah jagaannya. Di antara perkara yang dibenarkan oleh syarak bagi seorang suami atau lelaki itu adalah mempunyai perasaan cemburu yang menjadi suatu fitrah dalam kemanusiaan hidup manusia. Cumanya yang jadi masalah adalah cemburu buta. Itulah yang kadang-kadang menghancurkan rumah tangga, kerana sikap suami yang kadang-kadang cemburunya tidak bertempat. Saya pernah bertemu dengan sepasang suami isteri yang bergaduh di hari kenduri, umur 60 lebih dah. Suami itu dia marah pada isteri dia kerana isteri dia menyembang sekejap dengan budak-budak yang layan, jaga makan apa semua ni. Tanya masak lauk, tu je pun dia hantam bergaduh tu sampai ke malam. Ini mangkak kita panggil. Apa benda sampai benda macam tu nak jadi bahan bergaduh? Agak-agaklah nak cemburu pun. 60 lebih dah umur, maaf sebut. Berkedut dah kulit tu pun, maaf sebut. Dah terlalu kuat sampai ke malam. Kebetulan homestay mereka sebelah rumah saya tu yang saya tahu. Mereka sewa homestay sebelah rumah saya. Dia bergaduh sampai ke malam. Kes itu kes bini dia tegak tukang masak, tanya masak. Laki ni naik jealous. Lah cucu dah pun. Ni tak bertempat macam ni, rosak rumah tangga. Dia ada kaedah kita kena cemburu. Tak ada sifat cemburu tak betul. Suami dia kena ada, tetapi jangan melampau. Perempuan tak usah cakap lah, already there. Dia memang ada sifat tu, tak payah hajar lah, memang ada dah.
sifat cemburu dia tu. Sedar-sedar dah kena cubit aja kita. Kan, waham nyimbang biasa je pun. Sedar-sedar dah kena cubit. Tu biasalah bagi seorang suami. Makna nak sebut sifat tu normal dalam kehidupan. Tapi jangan melampau-lampau yang membawa kepada kehancuran rumah tangga. Sehingga dia hampir-hampir bersifat dengan sifat orang dayuth yang dikutuk oleh Islam dan diharamkan oleh Allah dari masuk syurga, seperti sikapnya membiarkan isterinya atau perempuan-perempuan di bawah jagaannya bebas keluar. Nampak? Suami jaga. Suami yang dayuth haram ke syurga. Dan dalam kitab Mastika hadis ini menyebut antaranya dia membiarkan bebas keluar masuk isterinya dalam keadaan termasuklah anak perempuannya terutamanya. Dengan mereka ini tidak meminta izin kepada dia. Ingat wahai muslimat, hukum antara perempuan dan lelaki ada perbezaan. Perbezaan pada aurat ada hukum dia. Perbezaan dalam kes macam ni, seorang isteri wajib minta izin suami nak keluar rumah. Kalau suami kerja, minta izin siap-siap, abang sat lagi nak pergi market dengan jiran sebelah ke perempuan yang thiqah, yang boleh dipercayai. Tetapi hukum seorang suami, dia tak payah minta izin pada isteri. Tak ada hukum tok laki kena minta izin pada isteri. Yang abang nak keluar kejap boleh? Bini cakap minyak apa? Dia kata laki pun serot terus pengsan 2 hari. Tu pondan punya tok laki. Laki tak ada hukum minta izin dengan isteri. Abang nak keluar kejap, dia tak payah minta izin. Cuma as a courtesy, tu aja. Menghormati tu isteri awak. Tu bukan orang lain. Itu isteri kamu yang berkhidmat untuk kamu. Itu isteri kamu yang kamu shake hand, kamu ambil amanah daripada Allah. Maka hidup sebagai suami isteri saling hormat menghormati. Begitu. So suami tak payah minta izin pada isteri. Cuma kita beritahulah, abang nak keluar sekejap jumpa kawan. Dah lah. Dia tak habaq pun tak apa. Tapi isteri kena minta izin. Hatta hukum dalam ilmu fiqh, sekiranya isteri mahu ke masjid umpamanya, boleh isteri ke masjid? Boleh. Boleh isteri solat berjamaah di masjid? Boleh. Syarat dia minta izin suami dia. Boleh. Dia boleh pergi. Dia nak dengar kuliah maghrib, dia pergi dengan jiran sebelah. Hak tok laki memang dah jadi profesor dah, memang tak pi langsung. Maka tok laki bagi izin, boleh. Tok laki tak izin, dia tak boleh pergi. Tapi tok laki ni mangkak 2 kali ganda. Nak habaq yang tu lah. Dia boleh beri izin. Anak pi pi. Dan ulama fiqh bahas, dia pergi tu masjid aja. Tak ada dia pergi nak kona window shopping pula. Kan balik masjid pi kona pi Tesco. Tak aci. Balik masjid, balik terus rumah. Saidina Umar, isteri dia solat maghrib dan Isya
di Masjidin Nabawi. Sayyidina Umar. Waktu tu Umar khalifah. Isteri dia adalah isteri yang maghrib Isya solat maghrib di Masjidin Nabawi. Ulama kata atas izin Umar. Minta izin boleh. Laki tak payah minta izin, tu yang tak pi masjid tu kan, jantan pemalas jadi susah. Sedangkan tuntutan lelaki adalah lebih berat, solat berjamaah di masjid berbanding perempuan. Perempuan kata Nabi sebaik solatnya di rumah, namun dia datang ke masjid, dia solat maghrib, dia dengar kuliah, lepas tu Isyak dia balik, tak ada masalah. Syarat izin suaminya atau bersama dia dengan perempuan yang boleh dipercayai. Kalau suami dia dah meninggal apa saja, atas sifat terhindarnya fitnah atas dirinya, Islam benarkan, tak ada hal. Cuma suami dia tak ada hukum minta izin pada isteri. Maka suami dayus begitulah. Bini dia keluar tak minta izin, dia diam. Dahlah pakai tak tutup aurat, rambut karan rambut, berkala-kala rambut macam traffic light punya lampu kan, keluar rumah. Anak perempuan pun pakai seksi, ketat seluar nak mampus, t-shirt tergantung, nampaklah bahagian belakang pungkok. Maaf sebut. Lepas tu t-shirt pula dengan pendek si perempuan ni. Lepas tu pakai tudung duk jerot dekat leher. Ni apa punya fashion? Ni aurat apa ni? Terdedah bahagian depan. Dia kira tutup kepala, kira lain clear dah. Tu yang seluar dengri hang ketat, hang tak mau ambil kira. Tu yang t-shirt hang sendat, hang tak mau ambil kira. Ayah diam aja. Langsung tak tegur. Ini suami dayus. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan anak perempuan kita adalah kita walinya, yang disebut wali mujbir. Kita wali dia. Dia nak kahwin, kita lah wali dia. Kecuali dia dah bersama, dia dah ada suami, maka terangkatlah hukum itu daripada kita. Maka suami dialah yang menanggung segala-galanya, hukum hakam yang mesti diajar kepada isterinya. Kita monitor tengok, bukan makna diam tak boleh tegur pula. Dah menikah kita diam, dah tak betul tegur. Cuma lebih berat hukum pada suaminya, sebab sudah mengambil tanggungjawab. Bebas keluar, tak kata apa, senyap, tak minta izin. Suami dia bebas bercampur gaul dengan orang-orang lelaki yang bukan mahramnya. Mai jantan pi ambil anak dara, ayah pun tengok habaq dekat jantan, elok-elok jalan tu. Amboi, pakai dahlah seksi. Pi mana? Pi Lake Garden, pi tempat-tempat untuk berjalan-jalan, tak ada hubungan apa. Naik motor. Ayah pula habaq, jangan balik lewat no, balik cepat sikit, jaga elok-elok, traffic light berhentilah, polis saman banyak. Ayah dia beri pula galakkan supaya jantan mangkuk ni bawa anak dara dia berjalan tanpa ada hubungan apa-apa. Berlaku dah? Berlaku. Allahu Akbar. Kata Ustaz Fathiyakan almarhum Ad-Doktor Fathiyakan di dalam kitabnya Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, muka surat 65, dia menyebut bahawa setelah kamu memerhati dirimu, memastikan dirimu menjaga syariat Allah, maka tugas kamu seterusnya
ialah anak dan isterimu. Tu dia benda dia yang mesti dijaga. Tidakkah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ayat nombor 6 surah At-Tahrim, surah nombor 66, ayat nombor 6, surah terakhir bagi juzuk 28. Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah, jagalah diri-diri kamu. Kemudian wa ahlikum, dan ahli kamu ditafsirkan dengan antaranya ahli keluarga, ayah, suami wajib menjaga ahli keluarganya daripada apa? Nara, api neraka. Ini pesan Allah. Allahu Akbar. Biar galak lagi. Lepas tu kan bulan depan jantan lain pula mai. Kali ni tak naik motor, bawa kereta. Oh, BMW kemahlah. Ayah tu senyum sampai telinga, tak tahu kata BMW pinjam. Bawa lah anak ni. Ayah diam, tak kata apa. Alangkah dayus dan baculnya ayah dan suami seperti ini. Tak mau jadi macam tu. Sebab itu tanggungjawab terlalu besar. Dan Nabi sebut di dalam hadis, tidak ada pemberian yang paling hebat yang diberi oleh seorang ayah kepada anak-anaknya melainkan adab dan akhlak yang baik. Itulah pemberian yang paling tinggi, kata Nabi, yang diberi oleh seorang ayah dan suami kepada anak, terutama anak dan juga isterinya, iaitulah adab dan akhlak yang baik. Di samping tanggungjawab nafkah yang mesti diberi, paling penting pendidikan tentang Islam, pendidikan agama, terutama di akhir zaman yang amat menakutkan kita, yang datang dengan berbagai-bagai masalah yang memeningkan kepala kita. Baik, bebas dipeluk oleh lelaki asing dalam pesta-pesta tari menari. Allah, ingat dulu K-pop peluk. Ni pengarang kita sebut lama dah. K-pop baru main 5-6 tahun lepas. Ni kitab mestikah hadis puluh tahun dah. Arwah Tun Razak Sain hebat dah, sebut lama dah. Dipeluk oleh lelaki asing dalam pesta tari menari. Kan dulu ingat perempuan Melayu kena peluk dengan K-pop. Allah, terkesima. Kan dipeluk oleh K-pop, rasa tak nak mandi setahun. Ya Allah, ya Tuhan, abang dah kitab tulis puluh tahun, abang lama dah berlaku depan mata kita. K-pop, Korea pop, M-pop, Melayu pop. K-pop lah, Korea pop. Mai datang tak apa ke nama, sampai iklan kuku jual ayak pun gambar depa. Bayang tengok, grup apa kita pun tak ambil peduli lah. Tapi peluk Allah, dia jerit tak ada ayat yang mak pak tak tahu jadi bangga pun. Ish, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita ni orang Islam, hidup atas undang-undang peraturan. Islam agama yang atur kita dengan peraturan dan undang-undang. Peraturan tu bukan nak suruh sekat, tetapi nak kawal. Itulah peraturan.
Bukan nak sekat kamu dipeluk orang, tapi kawal. Siapa boleh peluk kamu? Ayah kamu. Siapa boleh peluk kamu? Anak-anak kamu. Siapa boleh peluk kamu? Suami kamu. Islam letak undang-undang. Bukan dia larang, dia kawal. Tu undang-undang. Islam tak sekat kita makan, tapi datang Ramadan nak kawal nafsu makan. Tu aja. Ada ke tak makan sebulan? Mampu kita. Mai maghrib hantamlah. Tu Islam. Dia nak ajar kawal sikit nafsu makan. 11 bulan punya makan, mari sebulan bagi rehat perut belah siang. Bagi dia berehat, usus besar, usus kecil, hatinya, pankreasnya yang bekerja setiap hari. Bagi dia berehat. Jantung yang pam darah, dah makanan dihadam, dia jadi darah. Jantung pula bekerja nak pam darah. Bagi dia rehat saat 15 jam, 14 jam setengah siang hari bulan Ramadan. Maghrib tibai. Tibai pun ada qadar, bukan sampai terlentang bawah meja tarawih pun tak pi. Kaki yang nampak. Mana laki aku tak tahu. Nampak kaki ya. Rupa dah mati syahid, entah ke darah popiah goreng. Bulan puasa punya pukul. Islam bukan larang makan, dia kawal. Tu aja. Begitu Islam ajar kepada kita adab batasan. Pengarang kitab tulis lama dah, dipeluk oleh lelaki asing dalam pesta-pesta tari menari. Tu semua adab yang buruk yang tak boleh kita ambil dan jadikan pengajaran di dalam hidup dan sebagainya. Ni undang-undang, kita mesti faham. Peraturan yang tak boleh siapa pun pandai-pandai nak ubah dia. Cubalah tuan-tuan muslimat, baca surah yang sama, At-Tahrim. Cuba tengok ayat nombor 1. Tadi saya baca ayat nombor 6. Tengok ayat mula-mula sekali. Kita nak ambil hukum. Nabi, dia tak ada dosa, muslimin muslimat. Nabi tak ada dosa. Nabi ni maksum. Tapi bila kita baca kisah ni, macam Nabi buat dosa. Tak. Ia jadi pengajaran kepada kita. Sebab itu nilai-nilai hadis kita kena faham. Ada yang dalam berbentuk umum, takmim. Contoh, bila Nabi kata kullu banu Adam khata, Nabi kata setiap anak Adam buat dosa. Tengok hadis. Nabi itu anak Adam ke? Siapa? Nabi kan anak Adam? Dah Nabi ada dosa? Dah. Itu dia panggil hadis umum, iaitu kecuali. Dia ada pengecualian, kecuali Nabi. Tu maksud dia. Walaupun Nabi kata setiap anak Adam, dan Rasulullah adalah anak Adam, tetapi Nabi tak ada dosa. Nabi maksum. Itu antara contoh. Maka pada ayat pertama surah At-Tahrim, macam Nabi buat dosa. Tapi dah, Allah takdirkan berlaku untuk kita mengambil satu pengajaran bahawa peraturan undang-undang yang syarak sudah letak, kita tak boleh langgar, tak boleh ubah. Tengok ayat nombor 1 surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ni dia pengajaran. Kata Allah, wahai Nabi, ya ayyuhan nabiyyu. Dalam Al-Quran
Bila Allah panggil ya ayyuhan nabi, maknanya Rasulullah. Wahai nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau haramkan ma ahallallahu lak, apa yang telah aku halalkan kepada engkau. Tengok ayat tu. Nabi buat dosa ke? Pandai-pandai ke Nabi? Sedangkan dia adalah Rasul. Dia menyampaikan hukum hakam Allah. Tiba-tiba turun ayat, Allah tegur Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau haramkan wahai Nabi benda yang aku halalkan? Apa cerita dia? Cerita bermula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi isteri-isterinya. Ini rutin Nabi. Kalau Nabi tak pergi berperang, maka Nabi akan ziarah isteri-isterinya selepas solat asar. Ziarah satu rumah, satu rumah, satu rumah. Tanya khabar, cukup tak makanan, belanja. Habis 10 minit, keluar pula, masuk rumah satu lagi. Sampailah menjelang maghrib, Nabi akan duduk menetap di rumah isteri yang mendapat giliran pada malam itu. Ini rutin. Dan rumah isteri-isteri Nabi kebetulan berdekatan antara satu sama lain. Kalau kita biasa dengan Masjidin Nabawi, ada satu pintu, dia panggil Babun Nisa, pintu perempuan. Pintu ni belakang Babun Jibril. Pintu Jibril, kemudian belakang pintu Jibril, arah depan, arah kiblat, depan sekali pintu dia. Babun Baqi', dan tepi itu makam Nabi, pintu Baqi', pintu Jibril, pintu Nisa, perempuan. Pintu yang ketiga, pintu Jibril dinamakan juga Babun Uthman atau pintu Uthman, kerana situlah tapak rumah Sayyidina Uthman. Makna kita masuk Babun Jibril atau Babun Uthman, kita masuk tu terus pintu depan rumah Rasulullah yang ada mangga besar tu. Masuk terus pintu depan, belakang sana ialah Raudhah. Baik. Dinamakan pintu Jibril kerana di situlah Jibril datang jumpa Nabi ketika Nabi selesai dalam peperangan Ahzab. Nabi selesai dah. Allah hantar angin puting beliung, pukul tentera Ahzab di bawah pimpinan Abu Sufyan yang masih belum Islam pada waktu itu. Maka bila mereka dihantar, Allah hantar angin puting beliung yang menyebabkan mereka balik ke Makkah, tak boleh perang dengan parit lagi yang besar, musim sejuk pula. Maka bila mereka balik, Nabi pun pulang. Sampai di tempat itu, di Babun Jibril itu, datang Jibril dan beritahu, tanya Nabi, sudah habiskah? Perang habis dah ke? Nabi kata habis dah. Nabi kata habis dah. Nabi nak buka baju besi dia, Nabi nak bersuci, Nabi nak bersihkan diri. Bila Nabi kata habis dah, Jibril tanya, Bani Quraizah? Tanda soal. Bani Quraizah? Jibril tanya. Bani Quraizah adalah satu puak Yahudi di Madinah. Rupa-rupanya Bani Quraizah telah belot dalam perang Ahzab yang sepatutnya mereka mempertahankan Madinah, sebab mereka terikat dengan perjanjian Madinah, mesti pertahankan Madinah. Tapi dalam perang Ahzab
Yahudi Bani Quraizah telah belot menjadi duri dalam daging. Mereka mencari jalan untuk memasukkan tentera Abu Sufyan ke dalam Madinah. Mereka macam nak cari lorong tikui, sebab longkang besar, parit besar. So mereka macam cari jalan bagi Abu Sufyan masuk untuk menyerang Nabi. Ini pengkhianatan. Maka tahulah Nabi, Allah suruh Nabi kira pula dengan Bani Quraizah. Itulah panjang cerita. Akhirnya 700 pemuda Yahudi Bani Quraizah dihukum pancung oleh Rasulullah dan bakinya dihalau keluar dari Madinah. Itu panjang cerita. Maka Jibril jumpa di situ. Maka pintu tu nama pintu Jibril. Belakang pintu Jibril itulah Babun Nisa. Kenapa kita concern Babun Nisa? Sebab Babun Nisa itulah dulu deretan rumah-rumah isteri-isteri Rasulullah. Kita nak cerita hukum ni, halal haram, kena cerita daripada sini. Baik, deretan rumah-rumah isteri-isteri Nabi selain Hafsah, Aisyah, Saudah dan Maryah Al-Qibtiyah. Selain empat ini, yang lain semua sana Babun Nisa. Pintu sekarang Babun Nisa. Baik Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah, siapa lagi, Maimunah, siapa saja, Safiyah, selain daripada Aisyah. Aisyah maqam Rasulullah. Hafsah mana rumahnya? Tempat muslimin berdiri memberi salam kepada Rasulullah. Yang kami duduk berdiri facing Rasulullah. Muslimat balik sana tempat dia masuk. Kami masuk babu salam. Masuk lalu berhenti depan maqam Nabi. Maka tempat muslimin berhenti itu tapak rumah Hafsah. Kan jauh tu daripada Babun Nisa. Kemudian Saudah sebelahnya. Kemudian Maryah Al-Qibtiyah. Maryah paling jauh. Maryah di luar Madinah. Nabi kena pacu kuda pergi. Kenapa Nabi asingkan? Inilah bijaknya Nabi menjaga hati isteri-isteri yang lain. Kerana Maryah walaupun dia jariyah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, nama dia Mauqukis. Raja Mesir hadiahkan Maryah pada Nabi. Maka Nabi ambil dia jadikan jariyah, pembantu, bantu Nabi. Maka hukum khas untuk Nabi, Nabi boleh gauli dia, Nabi boleh campur dengan jariyah dia. Lalu Maryah melahirkan baby, anak, nama dia Ibrahim. Maka Nabi tahu, walaupun Ibrahim meninggal kecil, umur 1.5 tahun Ibrahim meninggal. Waktu Ibrahim meninggal itu berlaku gerhana bulan di Madinah. Oh, pakat gempa sahabat-sahabat. Dia kata ni pasal Ibrahim matilah ni gerhana bulan. Maka Nabi kata dak, gerhana ini kekuasaan Allah, gerhana ini keagungan Allah. Kata Nabi, tak ada kena mengena dengan matinya Ibrahim. Lalu Nabi cerdik jaga hati isteri-isteri yang mereka Allah tak izin bagi anak. Tak ada kecuali Khadijah dengan Maryah ya. Aisyah anak dara pun Allah tak izin dapat anak. Apatah lagi isteri-isteri yang lain. So nak jaga hati ni, Nabi letak Maryah hujung jauh luar Madinah. Itu bijak Nabi menjaga hati isteri-isterinya. Baik. So Nabi ziarah. Ni nak cerita hukum halal haram. Nabi ziarah satu rumah ke satu rumah. Di mana tapak dia sekarang? Babun Nisa. Kalau pintu Masjid Nabawi. Dan rumah-rumah isteri-isteri Nabi itu
dirobohkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, gubernur Madinah yang cukup adil daripada Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz, mak dia Ummu Asim. Siapa dia? Ummu Asim, cucu Saidina Umar. Maka Umar bin Abdul Aziz adalah cicit Saidina Umar. Maka Umar bin Al-Khattab digelar Umar yang pertama. Maka Umar bin Abdul Aziz digelar Umar yang kedua. Itu dalam kitab. Kalau muslimat baca kitab, jumpa berkatalah Umar yang kedua. Maksud dia Umar bin Abdul Aziz, cicit Saidina Umar. Dia terpaksa roboh. Baca pengisytiharan tu kepada penduduk Madinah. Baca dengan lenangan air mata. Terpaksa dirobohkan semua rumah-rumah isteri-isteri Rasulullah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Nangis Khalifah Umar ketika membaca perutusan itu. Penduduk Madinah pun menangis kerana terbayang akan kenangan rumah isteri-isteri Rasulullah. Maka dirobohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dia bayar pampasan. Kepada yang ada keluarga, dia bayar pampasan. Kepada keluarga-keluarga isteri-isteri Rasulullah yang rumah-rumah mereka dirobohkan. Mana yang masih hidup, ada dibayar pampasan. Baik. So Nabi itu halanya babun nisa. Dekat-dekat je rumah. So Nabi ziarah satu rumah. Sampailah rumah Zainab binti Jahsy. Kita nak tengok hukum turunnya ayat pertama surah At-Tahrim. Dan poin saya ialah kita tak ada hak nak buat hukum. Tak ada. Hukum ni Allah punya. Kita kena ikut aja. Begitu. Baik. So Nabi bila sampai rumah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Khuzaimah waktu tu dah wafat. Isteri pertama Nabi yang wafat waktu Nabi masih hidup di Madinah. Kalau di Makkah Khadijah lah. Di Madinah mula-mula wafat, Nabi masih hidup di Madinah, ialah Zainab binti Khuzaimah. Dia dengan Nabi hanya 3 bulan sahaja. Dia sempat dengan Nabi hanya 3 bulan. Dialah isteri pertama yang meninggal dunia di Madinah ketika Nabi wafat, ketika Nabi masih hidup. Dan isteri Nabi yang pertama meninggal dunia setelah Nabi wafat. Nabi wafat, isteri pertama meninggal ialah Zainab binti Jahsy. Dan isteri pertama yang isteri terakhir yang meninggal last sekali, habis dah semua meninggal, ialah Ummu Salamah. Dialah paling last pada usianya 82 tahun. Baik. Lalu Nabi singgah di rumah Zainab binti Jahsy. Giliran malam tu rumah Hafsah. Ini nak cerita ayat turun. Nabi bila singgah rumah Zainab binti Jahsy, lepak tu lama sikit. Pasal apa? Rumah isteri lain sekejap je. Kena rumah Zainab binti Jahsy lama pula dah. Pasal apa? Pertama, kerana Nabi dihidangkan oleh Zainab binti Jahsy dengan madu lebah. Nabi cukup sukalah. Hak rumah lain TO aja. Kena rumah Zainab binti Jahsy segelas madu lebah. Nabi suka benar madu lebah. So panjanglah sembang. Apatah lagi Zainab binti Jahsy
Mak dia nama Umamah. Siapa dia Umamah? Umamah ialah kakak kepada ayah Nabi, Abdullah. Umamah makcik Nabi. Maka Zainab binti Jahsy sepupu Nabi. Tu sembang panjanglah sepupu. Bukan sekadar isteri, sepupu. So sembang tu sembang keluarga sama. Lamalah menyembangnya. Habis segelas, habis segelas. Yang Hafsah duk tunggu, tanduk sudah keluar. Mana tok laki aku ni? Dia sudah naik angin. Lalu bila Nabi sampai ke rumah Hafsah, Hafsah sudah marah. Abang pergi mana? Lama sangat ni. Duk lepak kedai kopi. Hak tu tok laki kita. Takat secawan teh sudahlah. Ni lepak 5-6 jam. Sampai mamak semua naik penin bila hangpa nak belah. Haru betul. Pukul 3 pagi duk minum kopi berdarah apa? Balik rumah pergi tidur. Apa punya jantan? Ada jenis lagu tu. Ish, teruk betul. Sikit-sikit sudahlah nak melepak pun. Sampai 2-3 pagi baru nak balik rumah. Ni bukan dia ligan di Pontianak baru hantar. Merayau lah malam-malam. Tuan-tuan muslimat, Hafsah sudah naik angin. Abang pergi mana? Apa lama sangat ni? Dak, saya rumah Zainab minum madu lebah. Lama sikit. Hafsah dia dah pasang semua dah perangkap. Hafsah kata, dak, saya bau busuk ni. Abang bukan minum madu lebah ni, abang minum maghafir. Maghafir dalam hadis, maghafir ialah sejenis minuman yang bau cecair, yang bau dia busuk. Nabi tak suka. So bila Nabi dengar, Nabi jadi tak sedap. Sebab Nabi dia benda-benda busuk ni dia tak mau. Nabi kata, dak, saya minum madu. Hafsah kata, ni saya bau busuk ni, abang minum maghafir. Dia sudah create cerita bagi Nabi marah. Kalau saya baca surah dia panjang, tuan-tuan muslimat. Allah murka kepada Hafsah. Panjang cerita dia. Nabi kata, dak, saya minum madu. Dak, abang minum maghafir, saya bau busuk. 3-4 kali dia sebut begitu. Tiba-tiba Nabi bersabda, kalau begitu, demi Allah, bermula hari ini aku haramkan minum madu atas aku. Ke apa? Ke nak jaga hati Hafsah. Nabi maksum, tapi Allah takdirkan ini berlaku untuk kita. Lalu bila Nabi sebut begitu, Allah turunkan ayat nombor 1 At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu, hei Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan benda yang aku halalkan? Dalam kes ini aku halalkan madu, kenapa haramkan? Ingat, Nabi maksum. Apa Nabi tak tahu hukum halal haram? Tapi Allah takdirkan untuk kita. Itu dia hukum. Lalu Nabi bila dia bersumpah, lalu Allah perintahkan Nabi untuk kafarah sumpah. Nabi mengkafarah sumpahnya. Allah panjang cerita dia. Sehingga Nabi pesan pada Hafsah, tolong jangan buka rahsia ini. Nabi apa? Jangan beritahu sesiapa pun akan peristiwa ini. Hafsah kata, okey, saya tak habaq. Dia jumpa guru dia Aisyah. Habis. Hafsah dengan Aisyah dia guru. Dia bukan boleh seorang kuat cemburu, seorang pemarah, perongai. Hafsah tu perongai, ikut ayah dia Umar. Aisyah kuat cemburu. Dia jumpa guru dia, tahu tak apa dia? Dia mula. Sampai Allah perintahkan
Hafsah dan Aisyah untuk bertaubat. Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4 surah At-Tahrim, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika sekiranya kamu berdua tidak mahu bertaubat, sesungguhnya kamu wajib bertaubat, kerana kamu berdua telah cenderung menyakitkan hati Nabi aku. Marah Allah. Allahu Akbar. Akhirnya Hafsah, bila Nabi datang jumpa dia, Nabi kata, bocor rahsia nampak? Nabi habaq itu. Nabi habaq dah, jangan bocor rahsia. Terperanjat Hafsah. Dan Hafsah, Aisyah kata dah, aku pasti waktu Hafsah cerita dekat aku, 4 mata tak ada orang lain. Memang kami pandang kiri kanan dah, sembang. Tiba-tiba Nabi datang dekat Hafsah. Nabi kata, bocor rahsia nampak? Pucat muka Hafsah. Hafsah tanya, man amba'aka hadha? Siapa beritahu abang ni? Yang saya beritahu rahsia ni dekat Aisyah. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Yang beritahu aku Allah yang maha mengetahui, lagi mengkhabarkan perangai hamba-hambanya. Start hari itulah Hafsah bertaubat, Aisyah bertaubat. Dan ada riwayat menyebut Nabi menceraikan Hafsah. Ada riwayat dalam Al-Bukhari, Nabi ceraikan Hafsah. 29 hari Nabi bawa diri tidur berasin. Nabi kecil hati. Jangan ingat Nabi tak ada kecil hati. 29 hari Nabi tidur sorang-sorang. Sayyidina Umar masuk, Nabi tengah pegang bantai, duk main bucu bantai, merajuk. Nabi main bucu bantai, menangis. Umar tengok. Bila Nabi ceraikan Hafsah, ada riwayat menyebut Jibril datang. Jibril kata, ya Rasulullah, rujuk balik. Dia perempuan baik, kata Jibril. Dia kuat berpuasa. Jibril sebut kebaikan Hafsah. Dan Nabi pun tahu. Tetapi Jibril beritahu akan baik dan hebatnya Hafsah. Apatah lagi Hafsah penghafaz Al-Quran. Maka Nabi rujuk balik Hafsah. Ada riwayat Nabi ceraikan Hafsah. Sampai Umar kata, ayah dia Sayyidina Umar, tak adalah bencana paling besar Umar tanpa wajah dia bila mana Nabi menceraikan anakku. Allahu Akbar. Ni Nabi 29 hari tidur sorang-sorang, terasa hati dengan perbuatan isteri tu. Kata Rasulullah, sampailah Allah memerintahkan keduanya bertaubat, Aisyah dan Hafsah. Lalu start daripada peristiwa taubat itulah Hafsah terutamanya menjadi seorang yang amat pendiam sampailah dia wafat. Menyesal betul dia kerana Allah turunkan ayat menegur dia dengan Aisyah. Ayat 4 surah At-Tahrim dan ayat 5 tu paling hebat. Ayat 4 tu juga dalam ayat yang sama, ayat 4 At-Tahrim, Allah kata, wa in tazaharu alaihi, kalaulah kamu berdua masih lagi nak buat Nabi aku tak senang, tak habis lagi Allah marah. Kalaulah kamu berdua masih lagi ada keinginan nak buat Nabi aku tak senang, aku nak beritahu, fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Aku nak beritahu, kata Allah, bahawa aku menjadi penolongnya, menjadi pembelanya. Jibril akan membelanya, seluruh orang-orang beriman akan membelanya, dan seluruh malaikat. Allah sebut tu. Ayat nombor 4 At-Tahrim, Allah warning Aisyah dan Hafsah.
Start daripada hari ni, hampa cuba lagi nak buat, aku nak beritahu yang ni. Aku, Jibril dan seluruh orang beriman dan seluruh malaikat akan membelanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan-tuan, muslimin, muslimat. Demikian Allah menjaga Rasulullah sampai ke tahap itu. Maka Aisyah bertaubat, Hafsah bertaubat, dalam keadaan mereka menjadi diam, seorang yang pendiam sampai mereka meninggal dunia. Dan mereka amat menyesal di atas perbuatan mereka. Sudahlah buat sesuatu macam memaksa Nabi, yang akhirnya Nabi mengharamkan minum madu. Walaupun selepas itu Nabi kafarah sumpah dia, tetapi perbuatan memerangkap Nabi dalam situasi yang kamu merasa marah bila Nabi datang lewat, itu benda yang Allah cukup murka. Tu nak kata standard Rasul kekasih Allah. Jangan cari pasai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebut dah tadi, Nabi tak ada dosa. Nabi maksum. Tu yang kita belajar dalam tauhid. Sifat Nabi begitu, dia maksum, terpelihara. Maksum makna terpelihara. Ismah makna dilindungi daripada sebarang dosa. Tetapi macam Nabi buat, dah Allah takdir untuk kita, supaya kita faham halal haram milik Allah. Kita tak boleh nak cross, kita tak boleh nak cabar, kita tak boleh nak kata ini kita boleh ubah. Tak boleh, tak dibenarkan sama sekali. Sebab hak menghukum milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajipan kita patuh dan ikut. Maka itu kisah yang cukup haibat di dalam surah At-Tahrim, yang nama surah pun tahrim, mengharamkan. Dalam kisah Nabi bersama isteri-isterinya, terutama Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, yang akhirnya Allah menerima taubat mereka. Baik, ada pula lelaki yang berlagak dan berhias seperti perempuan dan yang memakai pakaian perempuan. Lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Kita sebut dah 2-3 bulan lepas, dilaknat oleh Allah, kata Rasulullah. Tak boleh lelaki ada pakaian dia, perempuan ada pakaian dia. Tak ada nak boleh suka-suka dalam bentuk kita menyerupai satu sama lain. Sedangkan jantina, hak dan hukum telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah perkara ini menjadi perkara yang cukup besar, dan kita minta sangat-sangat dalam sidang parlimen yang baru bermula 2 hari lepas, yang dirasmikan oleh Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan kemarin sudah mula perbahasan. Kita mengharapkan persidangan kali ini adanya satu, apa kita sebut, satu perbahasan untuk meminda perlembagaan persekutuan, supaya enakmen negeri-negeri tidak dicabar, supaya enakmen negeri-negeri yang melaksanakan syariat ini tidak boleh dicabar, kerana alasannya enakmen ini bertindih dengan perlembagaan persekutuan. Itulah yang berlaku pada bulan lepas. 16 fasal yang terbatal daripada enakmen syariah negeri Kelantan 2003, dan ia memerlukan pindaan perlembagaan persekutuan. So kita sebut, kita menghormati keputusan mahkamah, dan kita mahu syariah diperkasakan dan ikut undang-undangnya. Begitulah
mesti ada pindaan perlembagaan untuk membenarkan negeri-negeri melaksanakan enakmen syariah itu. Cuma kita nak sebut cabaran itu sesuatu yang perlembagaan benarkan. Itu satu bab. Itu satu bab yang dibawa oleh seorang peguam, dia cabar. Dalam negara kita Malaysia, kita ada hak untuk mencabar sesuatu di mahkamah. Okey, fair enough. Hakim-hakim jatuh hukum juga atas kapasiti mereka sebagai hakim, dan mereka bertindak atas perlembagaan persekutuan. Tak boleh salahkan hakim, tak boleh di sudut undang-undang. Tetapi kita nak beritahu kepada seluruh rakyat Malaysia, haram tetap haram, halal itu halal. Cabar itu satu bab di atas perlembagaan undang-undang. Tetapi nak sebut antara yang dicabar adalah riba, transaksi riba, maka riba tetap haram. Soal cabar itu ada dalam undang-undang, hak kamu nak cabar, dan hak hakim untuk batalkan berdasarkan perlembagaan. Dan kita minta pindah perlembagaan untuk membenarkan negeri melaksanakannya. Tetapi kita nak beritahu riba itu halal ke haram? Haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. 275 Al-Baqarah. Aku telah halalkan jual beli, kata Allah, dan aku haramkan riba. Maka barang siapa, kata Allah, yang telah sampai kepadanya ilmu bahawa riba itu haram, lalu dia berhenti makan riba, wa amruhu ilallah, maka urusan dia terserah kepada Allah. Dia berhenti, dia minta ampun, dia bertaubat. Kata Allah, urusan dia serah dekat aku. Aku terima taubat, aku ampun. Wa man 'ad, tengok Allah warning. Siapa yang mengulang makan riba, wa man 'ada, dia ulang makan dan dia tahu riba tu haram, dia ulang makan, terus makan riba, fa ulaika ashabun nar, dia penghuni neraka, hum fiha khalidun, dia kekal di dalam neraka. Kekal, jangan main-main. Pemakan riba kekal dalam neraka. Ya Allah, ya Tuhan, kalau dia tak bertaubat, kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Pergi ke depan sikit, ayat 279, sama Al-Baqarah. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, dan sekiranya kamu masih tidak berhenti daripada memakan riba, ketahuilah kamu mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. 279 Al-Baqarah, Allah declare perang. Siapa makan riba, dia berperang dengan Allah dan Rasul. Jangan main-main dosa. Wajib kita beritahu. Soal awak cabar, ada perlembagaan persekutuan, boleh cabar, yang tu awak jawab dengan Allah. Tetapi kita sebagai orang agama beritahu riba tetap haram. Termasuk yang terbatal mengikut undang-undang yang kamu faham, terbatal lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, batal. Kita abak dah, ngarang kitab tulis dah, tak boleh benda tu. Maka sebab itulah kita pohon sungguh yang berhormat ahli-ahli parlimen kita, tak kira parti dah lah, UMNO ke PAS ke PKR, PAN, PH ke,
asal kamu Islam aja, kamu tolonglah persidangan ni sebulan lebih sampai nak dekat raya, tolonglah buatlah sesuatu. Kami tak reti, kami tak pandai bab ni, kamu retilah. Kamu penggubal undang-undang. Ahli parlimen ni mereka adalah penggubal undang-undang. So tolonglah, kita ada peguam negara, kita ada penasihat undang-undang negeri masing-masing. Tolonglah buat sesuatu, pindah perlembagaan persekutuan, berilah keizinan yang seluas-luasnya kepada setiap negeri untuk tidak dicabar enakmen syariah mereka seperti yang berlaku pada negeri Kelantan. Itu yang kita harapkan dalam sidang parlimen ini dan sidang yang ke depan. Tapi kita harap yang ini tolonglah bahas perkara-perkara ini. Ia benda besar, melibatkan akidah, melibatkan hak-hak Allah dan Rasul yang tak boleh kita cabar. Baik. Semua itu sama ada yang dilakukan oleh kaum lelaki pada bulan akan datang. Kita sambung ke depan. Tak habis lagi. Saya ingat boleh habis lah. Tak habis juga. So kita sambung kuliah lepas raya. Bulan depan saya datang tazkirah zuhur. Tazkirah zuhur bulan Ramadan. Ada semua saya bagi dah. Cuma minta satu jangan lena tu letih weh, jangan cari pasal saya nak main pada Sungai Petani bukan boleh minum apa, letih. Jangan dengan hangat cuaca ni, yang minta yang tu nanti tolong jangan lena. Saya tengok lena saya akan lena tu InsyaAllah kita jumpa tazkirah zuhur bulan Ramadan. Selamat menyambut Ramadan. Tak lama dah. Tak sabar kita, ya Allah, ya Tuhan. Tak sabar sungguh untuk kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak, kerana kita tahu kelebihan dia takkan sama dengan bulan 11 bulan yang lain. Satu huruf kita baca Quran, bukan satu ayat. Satu huruf kita baca Quran bulan Ramadan. Bukan kata siang malam tu janji Ramadan, pahala tak sama dengan bulan lain. Tu yang kita hendak, sampailah kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi